Hajar, siapa lagi ni, Fadlin dengan Fairuz. Saya pun nampak Fatihah tadi, dan semua tim daripada Jejak Tarbiyah. Terima kasih banyak-banyak pada Puan Saadia dan seluruh kru yang sudi untuk menyediakan ruang kepada kami Tadabbur Center untuk berkongsi beberapa ilmu daripada kitabullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah di atas kerjasama yang terjalin ini. Terima kasih sekali lagi pada Jejak Tarbiyah, dan tidak dilupakan kepada seluruh para penonton di Facebook Tadabbur Center dan Facebook Jejak Tarbiyah. Kalaulah tidak keberatan, tekanlah butang share supaya lebih ramai orang akan mempunyai perspektif baru kepada kisah Maryam. Hari ini kita akan melihat kisah-kisah yang menyembuhkan daripada Al-Quran, iaitulah kisah yang kedua. Kalau masih ingat, dalam siri yang pertama kita telah melihat bagaimana babak Musa yang sangat optimis dengan jalan keluar daripada Allah di Laut Merah. Ketika kebuntuan itu datang, di hadapan dan di belakang itu adanya kemusnahan. Di hadapannya adalah Firaun, di belakangnya adalah Laut Merah. Namun Musa alaihissalam kekal optimis, Tuhan sentiasa kaya dengan jalan keluar. Jadi mudah-mudahan kisah yang lepas itu memberikan saudara-saudari kekuatan untuk menghadapi sebarang bentuk kebuntuan dalam hidup. Masih ingat apakah ayat yang kita minta anda untuk hafal? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdini. Ya, 5 kalimah. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdini. Ya. Kemudian pada hari ini ada juga ayat-ayat keramat yang saya harap dapat dihafal, tetapi adalah lebih baik untuk kita memahami ceritanya terlebih dahulu. Baik, saudara-saudari, sebagaimana biasa, metod saya adalah untuk kita mengambil berat kalimah-kalimah yang Allah Ta'ala pilih pada cerita yang dipaparkan. Ya, sebagai pencinta aktiviti tadabbur Al-Quran, kita tidak boleh membiasakan diri kita hanya sekadar bertanya apa pengajaran. Kita juga kena latih diri kita, khususnya adik-adik yang ramai di sini belajar dalam bidang bahasa dan sastra Arab ataupun bahasa dan komunikasi antarabangsa. Saudara-saudari mesti melatih diri anda dengan bertanya soalan yang lebih advance. Mengapa Tuhan guna kalimah ini dan tidak kalimah lain? Jadi masyarakat kita, ya, kita kena bimbing untuk faham pengajaran. Apa cerita ni nak beritahu pada kehidupan saya? Tetapi adik-adik yang muda-muda yang hadir pada petang ini mesti one step ahead. Sebab kata orang Kelantan kan, one step ahead. Iaitulah adik-adik kena maju lebih sedikit, di mana anda boleh berkongsi pada rakyat Malaysia, ya, kepada ibu bapa kita, adik-beradik kita, sesuatu yang barangkali jarang-jarang diperbincangkan. Seperti apa dia? Seperti apa maksud intabadat? Kalau kita tengok translation, intabadat itu meninggalkan. Maryam meninggalkan keluarganya. Sedangkan meninggalkan banyak dalam bahasa Arab. Contohnya apa, Afiq? Tarakat. Contohnya apa lagi, Hazmi? Meninggalkan. Hajarat. Banyak kalimah-kalimah kalau sekadar bermaksud meninggalkan familinya untuk beruzlah. Tiba-tiba surah Maryam menampilkan kalimah yang sangat deep, iaitulah intabadat. Jadi saya mengharapkan agar para pencinta aktiviti tadabbur dapatlah bersedia ataupun menyediakan fikiran antunna semua ke aras yang lebih tinggi, iaitulah bukan sekadar pengajaran mudah, tetapi pengajaran berdasarkan
Allah memilih kalimah itu dan tidak kalimah yang seumpama itu di dalam Al-Quran. Allah Maha teliti memilih kalimah. Jadi perjalanan kita hari ini adalah bersama dengan kisah Maryam alaihassalam, dan saya tidak sabar nak berkongsi dengan anda mulai daripada ayat 17. Saya harap nota saya telah sampai kepada anda semua. Kenapa saya kata saya tidak sabar, Ustaz Fakri, ya? Sebab jam 4.30 kita kena tamat. Ya, dalam poster jam 4 kan, tipu je tu. Itu tipu daya. Sebenarnya 4.30. 4.30 tu pun saya risau, dan mudah-mudahan saya dapat menyampaikan apa yang Allah berikan sedikit kepada saya daripada kefahaman. Rugi bila kita struggle cuba faham, tiba-tiba tak dapat cakap sampai habis. Dia macam makan satu makanan yang enak tapi tak dibenarkan makan sampai habis. So kita akan tertekan. Jadi tekanan saya akan hilang bila saya dapat luahkan kepada anda apa yang telah saya baca 3 jam sebelum saya hadir kemari, kerana saya punya prinsip setiap kali nak menyampaikan sesuatu daripada Al-Quran, saya mesti mempersembahkan sesuatu yang baru, kerana Al-Quran itu daripada yang maha kaya. Maka bila namanya Al-Quran daripada yang maha kaya, pastinya Al-Quran tidak pernah mempersembahkan sesuatu yang sama. Apa maksud kaya? Apa yang anda beri pada orang lain, anda boleh beri lagi pada orang lain. Dan anda tidak menghadapi situasi, alamak, dah terhakis dah duit saya sebab beri banyak pada Afiq. Tak, Allah maha kaya, tidak pernah menurun dan merosot khazanah ilmunya bila dia mencurah-curahkan kefahaman kepada orang-orang sebelum kita. Tidaklah bermaksud tafsir Al-Azhar di belakang saya datul itu ada almari, ya. Bila kita tengok satu tafsir ni tebalnya, maknanya banyak ilmu. Allah yarham Buya Hamka, Allah beri pada dia kefahaman tentang Al-Quran. Jadi dia dapat banyak, saya tak dapat banyak kot. Saya nak menceburi bidang tafsir, apa sangat saya boleh jumpa, kerana orang-orang sebelum saya sudah jumpa banyak. Kalau ada kesempatan, pergilah ziarah rumah saya, anda boleh nampak banyak kitab tafsir. Boleh buat rumah daripada kitab tafsir, rumah kertas nama dia. Tetapi kan, inilah ajaibnya Al-Quran. Kita tidak pernah bosan dengan siasatan para ulama, kajian-kajian terbaru para ulama. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang boleh baca sama-sama dengan saya supaya kita dapat pahala, sebab kita bukan baca novel, kita baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Itu tilawah. Okey, kita baca Al-Quran sebagaimana diturunkan. Lalu apa terjemah? Hazmi, bacakan terjemahannya lebih kurang. Dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Maryam, ketika dia mengencilkan diri dari keluarganya di sebuah tempat di sebelah timur. Yes. Jadi apa tafsiran ayat ni? Adik-adik pernah dengar perkataan tafsir? Sedari-sedari yang hadir ni daripada universiti ataupun daripada tempat kerja? Universiti mana? UPM. Subhanallah. Puan Aida pun ada. Pernah dengar perkataan tafsir? Alhamdulillah. Tafsir ini artinya apakah makna tersurat ayat itu. Jadi apa kita faham? Ayat ini memberitahu kita Allah suruh kita membaca ataupun melihat kisah Maryam kerana ia mengandungi peringatan. Okey? Dan dalam babak mana cerita Maryam yang mengandungi peringatan? Iaitulah babak pada satu hari Maryam meninggalkan keluarganya pergi ke satu lokasi di bahagian syaraq, masyaraq. Bahagian apa tu? Bahagian timur. Kerana timur itu seringkali dikaitkan dengan terbitnya matahari. Jadi nampak tak? Itu tafsirannya. Kalau adik-adik kata Maryam pergi ke lokasi di bahagian barat, itu salah tafsir. Faham? Kalau adik-adik kata Maryam meninggalkan keluarganya untuk bersukaria dengan kawan-kawan, itu salah tafsir.
Jadi tafsir ini insya-Allah lah mudah, kerana hari ini perkembangan terjemahan Al-Quran dah pelbagai publisher dah. Ya, saya baru saja berbincang dengan rimbunan publisher untuk saya review cetakan baharu tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Nak katanya pelbagai pihak ambil inisiatif untuk mempersembahkan terjemahan dan tafsir asas. Tapi kayak mencabar tadabbur. Tadabbur ni adalah proses berfikir untuk mengaitkan ayat ini dengan kehidupan. Apa agaknya yang Allah nak sampaikan? Jadi metod saya adalah kalimah. Pertama sekali, beri perhatian pada kalimah wadhkur. Allah memerintahkan Nabi SAW semasa surah ini diturunkan di Makkah agar wadhkur, ingatlah apa yang engkau lupa. Kerana semasa surah Maryam diturunkan, Nabi berada dalam tekanan kerana Nabi kehilangan orang-orang tersayang. Bahkan Nabi menghadapi penentangan. Baca fa inni qarib untuk adik-adik lebih jelas tentang suasana surah-surah ini diturunkan. Okey, ataupun Kompas 114. Banyak buku yang berbicara tentang suasana sesuatu surah itu diturunkan, dan mungkin nanti Jejak Tarbiyah akan terbitkan satu buku untuk khusus dalam hal suasana apa surah ni turun. Kerana surah Maryam seringkali dikaitkan dengan memudahkan kelahiran. Maka persoalannya, adakah surah Maryam diturunkan kerana ramai kaum muslimah pada zaman Nabi menghadapi kesukaran melahirkan anak? Jadi, sudah pasti tidak. Sudah pasti tidak. Jadi, yang kita jelas adalah Nabi telah menghadapi Amul Huzni. Apa tu Amul Huzni? Year of Depression. Tahun di mana sangat duka cita kerana Nabi kehilangan orang tersayang, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nabi kehilangan platform Abu Talib, dan Nabi menghadapi tentangan yang amat dahsyat. Tiba-tiba, ingat wahai Muhammad, apa yang engkau lupa dari kisah Maryam di dalam Alkitab. Artinya apa? Ada sesuatu yang kita lupa semasa kita tertekan. Apabila kita menghadapi ujian ataupun permasalahan, ya, kita boleh bertindak mengikut emosi. Ya, kita boleh bertindak mengikut emosi. Kita tidak sabar, kita gopoh-gapah mahukan kemenangan, kita marah-marah. Boleh tak berlaku pada kamu bila kamu tertekan dengan peperiksaan di UPM? Apa boleh berlaku pada adik-adik bila tertekan? Kita boleh jadi marah-marah orang, ya, sehingga tubuh kita pun kita dah tak perhatikan. Makan cukup ke belum, mandi tak basah, ya, makan tak kenyang, tidur tak lena. Jadi wadhkur, wahai orang-orang yang tertekan, ketika kamu tertekan, kamu terlupa sesuatu, maka bacalah Al-Quran sebagai orang yang lupa apa yang diperlukan untuk kembali tenang. Wah, itu tak ada dalam terjemahan. Dalam terjemahan kita, ingatlah. Betul tak? Tapi tadabbur menuntut anda untuk membayangkan apa agaknya suasana Nabi ketika ayat ini diturunkan. Nabi tertekan, dan Allah tidak anugerahkan kepada Nabi sesuatu yang bersifat mi segera. Tahu mi segera? Maknanya hiburan ataupun makanan sekadar untuk release tension. Allah turunkan Quran sebab bila kita tertekan, kita memerlukan tadhkirah, zikir. Kadang-kadang kan bila kita tertekan, ya, kita rupa-rupanya tertekan kerana kita terdedah pada cerita yang bukan-bukan. Bergantung pada siapa kawan-kawan anda di Facebook.
Kerana bila anda baca status orang, itulah cerita kehidupan. Jadi wadhkur mengajar kita, saringlah cerita-cerita yang sampai ke telinga kamu. Adakah cerita-cerita itu memberi kekuatan atau mengundang kedukaan? Saring cerita yang sampai di telinga kita. Dan tidak ada cerita yang boleh memberikan kekuatan melainkan cerita-cerita daripada Al-Quran. Kerana apa, adik-adik? Kerana cerita Quran adalah cerita daripada pencipta kita. Apa maksudnya? Ayat tu tak habis lagi tu. Dia ada dot dia. Cerita Al-Quran adalah cerita daripada pencipta kita. Sambung ayat tu. Maka sambung. Adik-adik kena biasakan A-level ataupun STPM. Dia kena fikir aras tinggi. Dia bukan sejarah ABCD dah. Dia sejarah adalah, kalau SPM ni Mak Kilau menentang A, penjajah British, B, Manchester United. Okey. Tetapi bila di STPM ni, sebab saya ada pengalaman STPM ni, huraikan sebab-sebab pemberontakan. So hurai tu anda kena berfikir aras tinggi. Cuba sambung ayat saya, ya. Quran, kisah-kisah Quran adalah kisah daripada Tuhan pencipta kita. Maka Tuhan tahu apa yang perlu, bukan apa yang kamu mahu. Kita mahu macam-macam, sebab semua kawan-kawan kita guna iPhone 13. Kita pun mahu iPhone 13. Tuhan nak kata itu tak perlu. Kamu mahu, tapi Tuhan kata tak perlu. Kamu tertekan. Kamu perlukan sesuatu. Dan sesuatu itu kadang orang tertekan, dia tak terfikir. Lalu rupa-rupanya orang tertekan, dia perlukan cerita. Dia perlukan cerita seperti tentang melepaskan, cerita tentang merayakan luka, cerita-cerita motivasi dan inspirasi. So nampak ya, kalimah wadhkur. Rakan-rakan di Facebook, ya, sudi-sudilah mencatat nota dan kongsikan anda menonton daripada mana, supaya saya boleh ukurlah, ya, pertemuan ini ada ke daripada luar negara, ya, ataupun barangkali, ya, hanya daripada Malaysia sahaja. Yang kedua, berikan perhatian kepada kalimah intabadat. Okey, tafsiran mudahnya adalah Maryam telah meninggalkan keluarganya untuk berada di satu lokasi yang terpencil, yang isolated, untuk tujuan beribadah. Itu tafsirannya. Itu tafsiran. Anda tak boleh kata Maryam bersama dengan keluarga beruzlah. Itu salah tafsir. So mudah dalam hal tafsir, tapi tadabbur kita kena bertafakkur. Okey? Intabadat berasal daripada kalimah nabadha. Kata penulis al-mufradat, siapa Afiq? Fairuz Ar-Raghib Al-Asfahani. Nabadha adalah ilqa'u syai'i wa tarhuhu, mencampakkan sesuatu yang sudah qillatul i'tidad, yang sudah tidak ada fungsi. Seperti sampah, kertas A4 bila sudah tidak berfungsi, kita campak ke dalam tong sampah. Pensel yang sudah kehilangan dakwatnya, kita campak. Lalu perbuatan mencampak itu namanya nabadha. Dan Al-Quran memang ada ayat-ayat yang menggunakan nabadha, seperti Ahlul Kitab mencampakkan kitab Allah ke belakang mereka. Mereka bukan sekadar membelakangi kitab Allah, mereka melihat kitab Allah itu hanyalah kertas-kertas yang tiada fungsi. Nah, sekarang apa yang kita faham, Maryam beruzlah.
Tetapi kalimah yang digunakan adalah mencampakkan sesuatu yang tidak lagi berfungsi. Lalu adakah anda nampak di situ betapa halusnya kalimatul Quran pada menggambarkan motif Maryam beruzlah? Adakah anda pernah baca suratul Mulk? ثُمَّ رُجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. Bila kita merenung kali kedua dan seterusnya kejadian di langit, apa akan berlaku kepada pengkaji? Khasi'an, dia rasa terhina. Wa huwa hasir, dan dia rasa menyesal. Ya hasratana, dia rasa menyesal. Artinya Maryam, dia beruzlah sebab dia rasa dia tidak menjalankan tanggungjawab kepada Tuhan dengan sebaiknya. Lalu perlunya masa untuk beliau beruzlah, beristighfar, memperbaharui taubat agar Allah maafkan saya. Ibu saya mahu saya berbakti sebaiknya pada Masjidil Aqsa, tetapi saya melihat apa yang saya buat masih banyak cacat celanya. Walhal Maryam alaihassalam telah melakukan yang terbaik, tetapi dia mencela. Dia memandang apa yang dia buat tak signifikan pun. Umpama perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam apabila membina Baitullah. Tahukah saudara-saudari, Nabi Ibrahim, wa id yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sambung. Wa tub alaina, Tuhan terimalah taubat kami. Ini ucapan yang aneh kerana taubat biasanya dilafazkan bila anda terlanjur melakukan dosa. Nah, perhatikan Nabi Ibrahim dalam suratul Baqarah melafazkan taubat selepas membina Baitullah. Ini satu perbuatan yang mulia. Yarfa'u, meninggikan sendi-sendi Baitullah. What a great amal saleh has been done. Tetapi bagi Nabi Ibrahim, masih banyak cacat celanya Tuhan. Saya patut buat begini, tapi saya buat begitu tadi. Dia always thinking, I must do better. Maka Tuhan, aku mohon ampun pada engkau, aku belum buat yang terbaik. Subhanallah. Ini sikap sufi para anbiya. Ini sikap sufi Maryam alaihassalam. Dia mencela perbuatannya. Ini perkara yang perlu bagi orang yang bernama influencer. Maksudnya apa? Jangan terlalu kagum dengan percakapanmu, dengan perbuatanmu di khalayak ramai. Kamu menyangka kamu telah menyebabkan ramai orang mengambil manfaat daripada kamu, tetapi kamu kena ada masa kamu cela apa yang kamu buat. Betul ke apa saya buat ni? Macam banyak benda tak betul apa saya buat ni. Subhanallah, Allah menggambarkan apa dalam hati Maryam, iaitulah nabadha. Aku rasa aku tak berguna. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Suratu Fatir. Kamu tu fakir, kamu tak ada apa. Segelintir orang, dia berbangga dia beruzlah. Dia beritahu orang dia beruzlah. Sedangkan sepatutnya bila kita benar-benar beruzlah, apa yang berlaku adalah kita makin rasa banyak cacat cela kita buat, dan kita kena baiki hari esok. Ya, itu intabadat. Kemudian satu lagi kalimah syarqiyah. Syarqiyah. Okey, tafsiran mudahnya apa tadi? Maryam telah mencari satu lokasi yang terpencil dan ia adalah kawasan di bahagian timur. Kalau anda kata barat, anda bawa salah tafsir. So tafsir ni insya-Allah dengan pimpinan kamu akan terarah, tidak sulit pada waktu ini untuk faham. Tetapi cabarannya sekali lagi pada
Tadabbur, agaknya mengapa Allah menyebut Maryam memilih tempat di bahagian timur. Phone siapa tu? Minta silentkan sebab kita nak beruzlah ni. Tolong letakkan hijab antara phone tersebut dengan proses ibadah kita. Ya. Keluarga cuba hubungi Maryam sebenarnya, tapi Maryam sudah memasang hijab. Minta maaf mama, hari ini hari bersama jejak tarbiyah syarqiyah. Kadang kan kita tak tahu sebenarnya yang berbunyi tu phone kita. Harapnya live tidak terganggu lah Hajar bila ada panggilan tu, insya-Allah. Okey. Ayo berfikir dengan saya, ya. Biasanya pemimpin politik, ayo bekerja dengan saya. Saya menyuruh anda, ayo berfikir dengan saya. Kenapa Allah perlu sebut Maha suci Allah walau satu kalimah daripada sia-sia? Maryam memilih satu lokasi di bahagian timur Masjid Al-Aqsa kerana tidak ada kalimah ila. Okey, saudara-saudari pelajar bahasa Arab pasti menghargai huruf jar. Ila bila digunakan ia menunjukkan jarak yang jauh. Okey, jarak yang mungkin mengambil masa walaupun tidak jauh. Allah tidak sebut idin tabadat min aliha ila makanin syarqiyyin, tidak. Tetapi bila Allah bicara pasal Masjid Al-Aqsa, subhanalladzi asra bi'abdihi minal Masjidil Haram ila fa'u ila al-kahf. Ia menunjukkan jarak, sama ada zamanan atau makanan. Tetapi sekarang Allah tak sebut makanan syarqiyyan ada ila, menunjukkan, saya mengambil pandangan ahli tafsir, Maryam hanya mengasingkan diri dekat satu sudut di dalam Masjid Al-Aqsa, dan Al-Imam At-Tabari menyatakan kerana Maryam didatangi haid. Baik, kita ambil dulu pandangan ini, dan kemudian saya akan ambil pandangan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, Ustaz Fakri, di mana kita tidak perlu bataskan kepada keadaan Maryam yang menyebabkan dia memilih lokasi di bahagian timur masjid. Okey, let's say Maryam memilih satu lokasi yang boleh menyebabkan dia yang didatangi period ataupun haid. Kita ambil pandangan ahli tafsir ini. Tetapi apa dia buat masa dia didatangi period? Dia tidak boleh berada dalam masjid, dia tidak boleh beribadah, dia tidak boleh membaca ayat-ayat Allah, kerana period adalah waktu untuk bertafakur. Kita nama cuti, tapi dalam hal-hal bertafakur tidak ada cuti. Indahnya wanita, Allah ciptakan kamu, ada waktu kamu boleh bertafakur. Ketika lelaki barangkali hanya gairah membaca dan membaca dan membaca dan membaca, belum tentu kita bertafakur. Allah datangkan 7 hari, Allah datangkan 5 hari sebulan untuk duduk dekat satu tempat dan bertafakur tentang ayat-ayat aku baca masa aku tak period. Subhanallah. Jadi saya harap yang hadir lebih memahami makna cuti bagi seorang wanita. Dan kita kukuhkan lagi makna cuti seorang Maryam ini adalah dia menggunakan waktu ini untuk merenung ayat Allah yang bernama syuruq. Beritahu saya, syuruq itu adalah fenomena yang ada kaitan dengan makhluk yang bernama Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Syuruq, anda tentukan itu waktu syuruq, ya, 7-10 minit syuruq. Anda tentukan itu waktu syuruq berdasarkan pergerakan burung. Burung apanya? Pergerakan bulan. Tidak. Pergerakan matahari. Jadi, berfikir dengan saya.
Mengapa Maryam mencari lokasi yang boleh melihat fenomena syuruk dan dia period? Adakah period menghalang kita untuk melihat kebesaran Allah? Adakah period adalah proses kita tidak melakukan apa-apa yang ada kaitan dengan Al-Quran langsung? Siapa ajar kita? Memang kita tidak boleh bangun malam menunaikan tahajud, tetapi bukankah Nabi ajar isteri-isterinya agar Lailatul Qadar kalau berlaku baca doa? Sebab orang period tidak dihalang untuk berdoa dan berzikrullah. Innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, sekarang nampak apa yang sedang dipelajari oleh Maryam alaihassalam pada fenomena syuruk. Kalau kita pun jarang melihat fenomena matahari terbit, susah kita nak hargai ayat macam ni. Matahari bila terbit, apa ibrah dia? Apa anda belajar? Betapa alam perlukan cahaya selepas kegelapan. Begitulah saya Maryam sangat mendambakan cahaya Tuhan. Dia menghina diri dia sebagai orang yang selalu terperangkap dengan kegelapan. Subhanallah. Saudara-saudari, Maryam adalah ukhta Harun. Ayahnya adalah Imran. Ibunya adalah orang yang mulia. Boleh dikatakan keluarganya adalah orang-orang agama. Keluarga agamawan. Ya. Dalam surah Maryam Allah akan sebut sebentar lagi, ya ukhta Harun. Harun ini, kata Syekh Salah, adalah abang kandung Maryam. Rupa-rupanya Maryam ada abang. Namanya adalah Harun. Mengapa nama adik-beradik itu mengambil nama nabi-nabi? Itu namanya tabarruk, mengambil barakah. Dinamakan Maryam kerana kakak Nabi Allah Musa bernama Maryam. Dinamakan Harun kerana nama abang kepada Nabi Musa, Harun. Dan ayah mereka Imran, berdasarkan hadis sahih Isra' dan Mi'raj. Nabi bertemu di langit yang ke-6 Musa ibnu Imran. So that's why mereka menamakan dengan nama orang-orang saleh dan para anbiya. Nah, jawab soalan saya, mengapa agaknya Maryam alaihassalam memilih lokasi yang boleh dilihat fenomena syuruk? Ya, nombor satu, mengajar kita bangun pagi-pagi. Benda paling penting kita cari bukan pendapatan. Benda nombor satu kita kena cari cahaya daripada Tuhan. Okey? Subhanallah. Kemudian kalau kita ambil kira pandangan para ulama lain, mereka menyatakan Maryam tidak didatangi haid. Itu tanda-tanda kesucian Maryam alaihassalam. Wallahu a'lam. Ini karamah yang barangkali Allah beri kepada Maryam supaya apa? Dia kekal beribadah tanpa cuti. Kata Dr. Abdul Rauf, sorry dia tak ada doktor, tapi saya baca karya beliau ini. Menarik. Min a'jazil Qur'ani fi a'jamiyil Qur'ani. Rahsia nama-nama ajam dalam Al-Quran. Maryam bukan asal daripada bahasa Arab. Dia bahasa Ibrani. Orang-orang Yahudi memanggilnya Maryam. Maryam. Mary, dia kombinasi dua kalimah. Mari, mim alif, roya. Bukan mari kemari. Mari dan ammah. Hamba perempuan. Amah, maafkan saya, amah, hamba perempuan. Jadi, nama itu sahaja diberikan oleh bondanya, inni sammaituha Maryam. Sebab dia mahu anaknya ini sentiasa beribadah. Amah artinya hamba perempuan, dan Mari itu ada kaitan dengan Rabbun. Lalu, doa itu diperkenankan Tuhan. Maryam tidak ada cuti.
beliau akan terus menerus beribadah menurut kumpulan kedua para ulama lah. Jadi apa pun yang penting kita nak simpulkan, ya, bila kita menghadapi tekanan perasaan, terkadang, ya, berhentilah menghadap manusia. Cuba baca alam ni. Sebab alam ni tidak pernah bosan mengajar kita. Sebenarnya, matahari adalah guru kepada kehidupan. Dia tak pernah bosan memunculkan dirinya untuk mengajar kita satu perkara namanya optimis. Faham tak? Cuba huraikan optimis. Dulu masa kecil-kecil kan, saya dilatih, macamlah saya, pelajar-pelajar dilatih untuk buat esei. Saya sebuah matahari, saya sebatang pen. Kita dah hilang dah pendekatan tu. Cubalah kamu semua kembalikan. Ya, saya secawan air, kan? Saya sebatang mikrofon. Sebab apa? Dia menyebabkan kita duduk di tempat dia. Bila kita letak diri kita di tempat matahari, apa kita belajar? Walau macam mana pun karenah manusia, saya akan sebarkan cahaya. Lalu Maryam merasakan, saya tak buat yang terbaik macam matahari. Saya barangkali terasa, ya. Sebab Bani Israel, anda kena ingat, mereka rosak. Bani Israel pada zaman Maryam adalah zaman Bani Israel rosak. Lihat apa mereka buat pada Zakaria alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Mereka membunuh para anbiya, ya. Mereka membunuh para anbiya. Walaupun saya tidak cenderung kepada pandangan Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh, kerana Al-Quran menyebut mereka mat dan bukan qatala, qutila. Quran sebut mati secara biasa. Tapi tak apalah, ya. Yang penting, apa perasaan anda bila masyarakat rosak dan anda sudah mengurus pelbagai program di masjid, dan alhamdulillah orang datang solat macam biasa, dengan kuliah macam biasa, tapi kes-kes perceraian, kes-kes buang anak, kes-kes bunuh diri masih lagi banyak. Ada orang, dia rasa bangga sebab banyak program kita buat, alhamdulillah. Orang makin kenal masjid kita, orang makin kenal kumpulan kita, orang makin kenal aku. Tapi dia tidak pernah menangis mengenangkan ada lagi yang belum sampai hidayah. Maryam memilih untuk menghina, bukan menghina, tetapi semacam mencela. Apa aku buat? Dia tak pernah berpuas hati dengan apa yang dia buat. Fa idza faraghta fansab. Selesai satu pekerjaan, jangan bangga, buat kerja lain. Kemudian persoalannya adalah bila kita nak selesai kalau macam ni kaedahnya. Sebab ni baru ayat 16. Saya punya perancangan sampai ayat 29. Jadi kita ada siri 2 lah, insya-Allah, walaupun saya akan tertekan sebab menangguhkan sesuatu yang sudah terpendam. Tak apalah, biar seseorang menyerap tekanan itu. Fattakhadat. Ada soalan tak setakat ni daripada anda? Ya? Tak ada? Hazmi? Ada pandangan? Ada soalan? Tak ada? Fattakhadat min dunihim hijaba. Terjemahannya, kemudian Maryam memasang daripada pandangan keluarganya sebuah tabir. Fa arsalna ilaiha ruhana. Lalu kami mengutuskan kepada Maryam utusan kami Jibril. Fatamatsala laha. Maka ia menampakkan dirinya ke atas Maryam basyaran sawiya, sebagai seorang lelaki yang sempurna. Jadi apa tafsiran ayat ini? Okey, ada dua tafsiran asas ayat ini kerana ada dua adegan. Adegan pertama adalah Maryam memasang hijab supaya dia tidak dapat dilihat oleh ahli keluarganya. Minta maaf, ini waktu saya tidak menerima panggilan daripada mak ataupun adik-beradik ataupun keluarga. Minta maaf. Ini waktu saya khususkan diri kepada Tuhan. Itu tafsiran nombor satu. Tafsiran yang kedua adalah semasa Maryam beribadah dan beruzlah, Allah mengutuskan Jibril
dalam rupa paras manusia. So jelas tak tafsir tu? Jelas. Kalau anda kata malaikat memunculkan dirinya dengan rupa paras yang sebenar, itu salah tafsir. Itu tak betul. Nah, sekarang yang mencabarnya adalah tadabbur. Bagaimana nak mengambil pelajaran dan mengaitkan peristiwa memasang hijab dalam kehidupan saya? Okey, tadi kita dah diberitahu Maryam meninggalkan keluarganya dengan sifat menghina dirinya. Tetapi kenapa mesti disebut pula bila dia telah sampai ke lokasi itu, dia memasang tabir? Bukankah tadi dah sampai maksud meninggalkan keluarga? Kalau dah jumpa lokasi anda beribadah, insya-Allah lah family takkan nampak awak, sebab awak dah jumpa tempat eksklusif untuk beribadah. Tetapi tidak cukup dengan menemui tempatnya eksklusif, dia memasang hijab. Maksudnya dia memang tak nak ada orang nampak apa yang dia buat. Baik, untuk faham ayat ni, ada baiknya saya kaitkan dengan peristiwa yang terjadi di sebelah surah Maryam. Apakah surah sebelum surah Maryam? Apakah cerita yang paling hampir dengan surah Maryam? Cerita Zulkarnain. Maryam dia pergi ke lokasi matahari terbit. Cari cerita Zulkarnain di tempat matahari terbit. Apa yang Allah sebut? Allah tak sebut banyak pun. Allah sebut ketika matahari terbenam, Zulkarnain menegakkan keadilan. Itu hentian pertama, tempat matahari terbenam. Kemudian lagi panjang lebar hentian ketiga, di mana penduduk di antara dua pergunungan. Adik-adik baca Al-Kahfi ke tidak ni? Macam bela sahaja dengan apa yang saya sebut. So penduduk antara dua pergunungan, apa Zulkarnain buat? Panjang lebar ceritanya, baginda membina tembok untuk mengelakkan serangan daripada Ya'juj dan Ma'juj. Yang aneh macam tak ada cerita di hentian kedua. Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Anda buka sebelah je mushaf tu, muka surat 303 ayat 91. Kalau tak ada tak apa adik-adik, just dengar sahaja. Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Maksudnya apa? Begitulah Zulkarnain. Sebagaimana di hentian yang pertama, dia konsisten dengan hentian yang kedua. Wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Hanya kami sahaja, yakni Allah, yang tahu perihal rahsia Zulkarnain buat di situ. Cuba cari titik samaan untuk faham maksud memasang hijab. Kerana Allah seolah-olah memasang hijab sehingga kita tak tahu cerita Zulkarnain in details. Sedangkan hentian pertama details, hentian ketiga lebih details. Kadang Zulkarnain apa dia buat? Kita tak nampak. Hanya Allah Ta'ala sebut kadzalik. Dia meneruskan prinsip di hentian pertama, kadzalik. Kemudian Allah Ta'ala sebut, kami yang tahu apa dia buat kat situ. Cuba teka, Fatihah ke, Hajar ke, Saidatul ke, cuba teka. Hazmi. Manusia ni sentiasa nak, bila dapat sesuatu informasi, dia nak tahu lebih dalam. Sedangkan ada perkara yang kita kena stop situ sahaja cerita, dan hanya Allah saja yang tahulah apa-apa yang That's it. Kadang dalam hidup kita kena pasang hijab. Biar Allah je tahu apa aku buat, tak perlu orang lain tahu. Adakan waktu yang khusus
yang isteri anda pun tak tahu anda buat apa. Di sepertiga malam aku berdoa. Tapi malanglah kalau tahajud pun beritahu orang. Alhamdulillah sempat tahajud, tweet. Mana hijab kamu? Mana sikap Maryam dalam hidup kamu? Ingat ya, ingat. Makin banyak kamu luah pada makhluk, apa lagi istimewa Tuhan dalam hidup. Bila semua masalah hidup kamu luah pada makhluk Tuhan, di mana lagi istimewa Tuhan dalam hidup kamu? So, bangunlah, ya, supaya biar nampak Tuhan tu istimewa dalam hidup Maryam. Itu sebab dia memasang hijab. Sebab apa? Ya memang family takkan ganggu. Maryam sudah beritahu, hari ini saya bercuti ataupun hari ini saya nak beruzlah. Tetapi kenapa mesti ditambah lagi memasang hijab? Sebab apa saya buat? Saya tak nak ada orang ternampak. Biar ini Tuhan tahu, waqad ahatna bima ladaihi khubra. Khubra dengan khabra ada beza. Khabar ada beza. Jadi itu kita punya tadabbur berasaskan kalimah hijabah. Berapa dah catatan adik-adik pengajaran-pengajaran? UPM berapa orang ni? 4 orang datang satu kereta. Ya? 6 orang, subhanallah. Bagus ya. Adik-adik UPM. Cik Saidatul pun daripada UPM. Ya, mudah-mudahan lebih ramai orang-orang daripada Universiti Pertanian yang boleh berkongsi tentang kesan Al-Quran dalam hidup, insya-Allah ya. Kita ada Dr. Syauqi di situ, ya, kita ada ramai para ulama di situ, insya-Allah. Tidak dilupakan UIA. Kemudian mari berfikir dengan saya. Mengapa Allah beritahu Jibril datang kepada Maryam dalam rupa paras manusia yang sempurna? Sawiya artinya Maryam bila melihat beliau, dia memang sangka itu manusia langsung, bukan malaikat. Bukankah Maryam pernah dengar cerita Ibrahim alaihi salam didatangi para malaikat, Sarah didatangi para malaikat. So dia ada idea tentang malaikat boleh bertukar jadi rupa paras manusia untuk bertemu dengan Nabi Ibrahim. Sebab dia baca Taurat. Tetapi tiba-tiba dia langsung tak terfikir itu adalah malaikat. Sawiya, sempurnanya. Sebab kita ni bila malaikat berbentuk manusia, kita mungkin akan membayangkan cahayanya gilang gemilang ya. Cahaya keluar, tak ada lighting apa. Kalau begitulah manusia yang asalnya malaikat, Musa takkan tumbuk malakul maut. Tahu tak cerita yang mungkin adik-adik tak tahu? Musa dalam hadis sahih Ustaz Fakri pernah menumbuk malakul maut dan terkeluar matanya. Sebab dia menyangka, kamu menceroboh mihrab saya. Kenapa kamu menceroboh? Nabi Daud ya, langsung tidak terfikir itu adalah para malaikat. Lalu beranggapan pengembala kambing yang melepasi mihrab baginda. Nabi Ibrahim pun sama, siap sediakan lamb chop lagi. Makan. Kenapa korang tak makan? Apa tak kena dengan korang ni? Ya, bila malaikat Allah buat rupa paras manusia, dia sangat perfect sampai anda langsung tak terfikir itu malaikat. Ya. Maksudnya apa? Dia memang bunyi orang berjalan datang mungkin. Orang berjalan datang dalam tempat ibadah Maryam, dia dengar bunyi orang berjalan. Ya, dia bukan tiba-tiba muncul. Itu hantu. Dan Maryam confirm takut. Tapi respon Maryam jelas menunjukkan, awak ni siapa? Kenapa awak datang sini? Bismillahirrahmanirrahim. Qalat
inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiya. Artinya Maryam respon kepada manusia ini sebagai seorang manusia. Awak buat apa kat sini? Awak tak nampak saya dah letak hijab? Saya dah tulis dah no entry. Kenapa awak datang kemari muncul depan saya? Qalat inni, sesungguhnya aku berlindung kepada Ar-Rahman minka. Kamu ni berniat buruk ke? Memunculkan diri di tempat privasi seperti ini. In kunta taqiya, kalau kamu bertakwa, ... Maryam tidak menghabiskan kalam kerana kelihatan wajah manusia ini orang saleh. Kamu faham apa maksud saya? Kalau kamu bertakwa, lu fikirlah sendiri. Keluar daripada sini. Apa orang kata bila saya wanita, kamu lelaki di tempat yang tidak ada pihak ketiga? Jadi Maryam telah berinteraksi dengannya sebagai seorang manusia. Okey, yang penting tadabbur. Apa agaknya pelajaran kita boleh dapat? Bila anda beribadah dengan penuh khusyuk dan barangkali bangun daripada sujud, tiba-tiba ternampak seorang lelaki menuju ke arah anda. Dan ternyata beliau adalah malaikat Jibril Ar-Ruh. Okey? Apa pelajaran dia? Kenapa Allah transform jadi manusia? Kenapa tidak didatangkan dalam rupa paras benar? Kasihan Maryam nanti dia akan terkejut. Dia akan terkejut dengan pengumuman malaikat. Bayangkan terkejut kuasa dua bila dia nampak malaikat tu pula dengan penuh ketakutan. Allah tahu apa yang sesuai dengan kamu. Allah Maha tahu apa yang boleh menyebabkan kamu takut. So antara yang boleh menyebabkan kamu bertenang, maka Allah memilih untuk Jibril pastikan kehadiran kamu dalam rupa paras manusia yang sempurna. Jangan datang dengan keadaan asal kamu, kerana sirah Nabi kita pun beritahu apa implikasi kepada Nabi bila Nabi nampak wajah ataupun rupa paras sebenar Jibril. Kita nak beri pengumuman yang mengejutkan dia, jangan tambah kesulitan dia. Wahai Jibril, seolah-olah begitu. Allah tunjukkan macam mana Allah faham psikologi hambanya yang bakal menerima berita besar. Allah faham. Ya. Kemudian, kenapa Maryam menyebut nama Ar-Rahman? Kenapa tidak a'udzubillah? Ini musibah ke tidak kepada Maryam? Dia tengah selesa beribadah dan beristighfar. Kanat minal qanitin. Tiba-tiba ada sesuatu mengganggu zon selesa beliau. Kita nak A, Tuhan bagi B. Itulah namanya musibah. Tetapi Maryam menyebut a'udzu birrahman. Tuhan, wahai pengasih, wahai penyayang, aku berlindung kepada kamu daripada lelaki ini. Kenapa Ar-Rahman dituturkan? Kenapa tidak a'udzubillah? Maryam mengajar kita, bila kita ditimpa musibah, ia rencana daripada yang maha sayang pada kamu. Musibah seringkali kita melihatnya sebagai keburukan, sebab kita terhijab daripada melihat kebaikannya. Betul tak? Maryam sendiri, dia memasang hijab. Betul? Supaya keluarga tak nampak. Tapi dia sendiri terhijab daripada melihat siapa sebenar lelaki ini. Betul tak? Hidup kita ni sentiasa terhijab daripada hikmah. Kita tak akan nampak. Kita umpama Nabi Yaqub yang kekadang buta, tidak dapat melihat depan mata, ya.
Yusuf sebagai pemerintah Mesir. Tetapi mudah-mudahan akan datang satu waktu Allah jadikan kita seperti Nabi Yaqub, fartadda basira. Dia dapat kembali melihat. Jadi jangan kita hijab mata hati kita apabila melihat musibah. Caranya dengan menyebut Ar-Rahman. Tuhan, Engkau sebenarnya tengah mengatur kebaikan. Sebab nama Engkau Ar-Rahman, yang sangat-sangat penyayang, amat-amat pengasih. Engkau mentakdirkan saya sesuatu yang kurang saya senang, sebab Engkau mahu membawa saya kepada kebaikan. Cumanya saya hijab, saya tak nampak kebaikan itu sekarang. It's okay. Saya optimis. That's why dia pergi ke lokasi nampak matahari. Sebab setiap kegelapan akan ada cahaya. Lalu Jibril mengumumkan, qala innama ana rasul rabbik li'ahaba laki gulaman zakiyya. Jibril berkata, sesungguhnya aku adalah utusan daripada pemelihara kamu untuk menganugerahkan kepada kamu seorang anak lelaki yang suci. Jadi tafsiran ayat ini jelas, Jibril mengumumkan sesuatu yang Maryam tidak minta dalam doanya. Faham tak? Kadang-kadang kan Tuhan beri apa yang kamu perlu, bukan apa yang kamu mahu. Kalau ikut kemahuan, saya tak bersedia untuk terima anak pada waktu ini, apa orang akan kata? Tetapi Tuhan beri tepat pada masanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah beri tepat pada masanya, pada orangnya, sesuai dengan potensi dia. Jadi Jibril mengumumkan bahawasanya saya bukan manusia. Saya adalah Rasul, malaikat yang mengumumkan kamu akan memperolehi anak Zakiyah. Zakiyah ni bukan anak kamu nama Zaki. Zakiyah artinya anak ini akan maksum, terpelihara daripada dosa di masa depan. Zakiyah ni bukan berlaku pada belum akil balik, sebab anak-anak akil balik memanglah tidak diambil catatan oleh malaikat. Tapi bila waktu catatan dosa pahala bermula, bila akil balik. Tetapi Allah Ta'ala sebut menerusi lidah Jibril, anak ni lepas akil balik Zakiyah, maksum daripada dosa. So saya nak tanya, Jibril mengumumkan masa depan atau sekadar mengumumkan masa sekarang? Masa depan. Cuba letakkan diri anda di tempat Maryam. Bila anda diberitahu dapat anak yang akan mencapai kemahuan mana-mana mak ayah Muslim, anak tidak melakukan dosa, apa perasaan? Bila ada malaikat beritahu masa depan anak. Ingat tak cerita hentian kedua Nabi Musa? Kan ada budak kena bunuh. Lalu Khadir beritahu masa depan dia. Sebab kita ni terhijab daripada nampak masa depan. Jadi sekarang sebaliknya, anak ni aku buka tabir pada kamu, wahai Maryam. Aku buka hijab pada kamu. He will be somebody. Ya, seorang yang zakiyah, seorang yang tidak akan melakukan dosa. Bukankah ini matlamat pendidikan anak-anak? Bulan 8 kita akan sambut kemerdekaan daripada penjajahan syaitan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahanlah. Tapi naratifnya adalah kemerdekaan daripada penjajahan
British. Ya. Kita melihat cerita Mak Kilau hanya cerita sejarah. Orang berjuang melawan penjajah. Sedangkan kita kena melihat kita juga sedang berjuang menghadapi penjajah. Inni u'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Tuhan jangan jadikan anak aku Maryam dan cucu aku Isa kalah dengan penceroboh yang bernama syaitan, dan kayukunya adalah Zakiyah. Dia takkan ikut rentak syaitan yang mahu baginda melakukan dosa. So Zakiyah adalah matlamat pendidikan seorang anak. Mudah-mudahan anak-anak membenci dosa sebagaimana mereka membenci penjajah British satu ketika dahulu. Okey? Tetapi anda jangan letak diri anda dalam ayat ni sebagai seorang mak ayah. Anda kena letakkan diri anda di dalam ayat ini sebagai seorang Maryam yang tidak langsung disentuh lelaki, belum berumah tangga, dan juga seorang anak Imran. Imran adalah nama besar di Masjid Al-Aqsa, imam besar Masjid Al-Aqsa. Anak ustaz, anak ustazah, keluarga yang nama-nama baik-baik belaka adik-beradiknya Harun. Jadi, macam mana situasi anda sekarang? Anda pasti ada banyak soalan susulan. Sepatutnya anda gembira. Alhamdulillah, Allah sudi kurniakan saya anak yang semua mak ayah mahu. Bukan setakat anak, tapi anak yang suci, tidak mendekati dosa. Sepatutnya Maryam gembira. Tetapi Maryam, dia realistik. Dia berfikir, okey, masyarakat aku sedang rosak. Antara ciri kerosakan masyarakat aku adalah mulut celupa. Agamawan jenis sangat suka bercakap tanpa lampu merah, bercakap yaftaruna 'ala Allahil kadhib, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Besar perjuangan aku untuk terima benda ni. So that's why spontaneously Maryam terus bertanya kepada Jibril. Qalat, anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya. Maryam berkata, bagaimanakah akan ada untuk saya anak lelaki? Apa kamu sedang cakap sebenarnya? Sedangkan saya tidak pernah disentuh oleh lelaki dan tidak pula pernah terjebak jauh sekali daripada perzinaan. Sepatutnya akun, tetapi hazaf nun kalau anda perasan, untuk menjarak jauhkan Maryam daripada baghiyah, iaitulah perzinaan. Tak, kenapa Maryam tidak gembira? Anak soleh. Sepatutnya Maryam gembira. Kita dapat anak pun belum tentu anak masa depan macam mana, jadi si tanggang ke? Tapi sekarang dapat anak, alhamdulillah, tak payah kahwin pun, alhamdulillah. Lepas tu anak tu pula suci bersih, Allahu Akbar. Tapi Maryam jawab balik Jibril. Ya, betul. Dan di sini saya belajar satu benda. Maryam memang berani. Jibril peduli apa? Aku nak tanya. Sekurang-kurangnya bila kita tahu itu Jibril. Ui, bayang adik-adik jumpa Jibril, ketua para malaikat. Adik-adik tak payah bayang ketua para malaikat. Adik-adik just bayangkan ketua para ulama' di Malaysia. Bila anda baru tahu orang pakai baju pagoda tu ketua ulama' Malaysia, sekurang-kurangnya dialog anda akan berubah. Ya Allah, ya Syekh, maafkan saya tak tahu awak rupanya ketua para ulama'. Jadi apa jua pengumuman daripada awak, saya akan terima sebab awak adalah ketua yang arif dengan hukum hakam. Tiba-tiba Maryam tak peduli pun. Beritahu saya, apa maksud saya dapat anak? Awak pakar dalam hal ni sebab awak alam gaib.
Awak tahu apa hikmah? Awak tahu apa yang saya tak tahu? Sebagai expert di alam lain, beritahu saya bagaimana ini akan terjadi. Dikatakan zaman Nabi Isa ini ataupun zaman Maryam ini, sains perubatan sangat berkembang maju. Macam-macam jenis makanan, herba-herba bawah tanah ni dapat merawat pelbagai jenis penyakit. Sebab itu mukjizat Nabi Isa berkaitan dengan makanan dan mukjizat Nabi Isa berkaitan dengan penyakit yang tidak boleh diatasi oleh doktor pakar pada zaman itu seperti sopak dan buta. Apatah lagi menghidupkan orang mati. Nah, sekarang sains telah mengajar kita anak tak boleh ada kecuali pertemuan antara sperma dengan ovum. Perkahwinan lelaki dan perempuan. Sama ada secara halal, namanya perkahwinan, wal'iyadzubillah, daripada perzinaan. Yang penting kena ada penyatuan. How in this world, this will happen to me? Awak terangkan pada saya, wahai Jibril. Di sini kita belajar wanita. Bila kita tahu kita ada masalah, cari orang yang pakar, minta penjelasan, minta pimpinan, minta bimbingan, jangan malu, jangan segan. Yang penting orang itu adalah orang yang pakar dan boleh diberi kepercayaan. Jadilah Khawlah dalam surah Al-Mujadilah. Dia tak boleh rujuk Jibril sebab dia tidak ditemui Jibril. Dia hanya boleh rujuk ketua para ulama waktu itu, Rasulullah. Wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar perbualan antara Rasulullah dengan Khawlah. Jadi kena beranilah tanya supervisor bila-bila mana-mana topik. Jangan takut-takut. Wanita ini rupa-rupanya di dalam Al-Quran, cerita dia cerita orang berani-berani. Pagi tadi saya cerita pasal Malikatu Sabak. Dia menundukkan menteri-menterinya dengan dia punya pandangan, kita hantar hadiah. Semua setuju. Saya buat daurah ahad lepas, cerita kakak Musa bercakap dengan Firaun dan Asyah. Hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu. Firaun, hello, tolong dengar apa saya nak cakap. Saya tahu macam mana nak selesaikan masalah baby ni. Wah, kita dalam istana Firaun, ikon kita Nabi Musa. Kita lupa siapa inspirator dan mentor Nabi Musa. Kakak dia sendiri, yang ada pengalaman berjalan dalam istana dan bercakap dengan penuh berani. Tiba-tiba kita perempuan tak berani bercakap kat depan. Artinya kita tak baca Quran. Jadi kita kena baca Quran. InsyaAllah, bukan adik-adik lah yang menonton dan adik-adik di sinilah. Saya bercakap pasal planet lain. Okey. Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyah. Pemikiran yang sangat mahukan penjelasan sebab musabab ataupun bahasa sekarang. Boleh tak awak jelaskan secara saintifik macam mana ini boleh berlaku pada saya? Sebab manusia dia sangat terhijab dengan apa yang manusia telah hasilkan. Dia tak boleh go beyond daripada itu. Buat masa ni, anak ni hanya boleh muncul bila ada pertemuan. Seolah-olah Maryam terlupa cerita ayahandanya sendiri, Adam AS, yang dicipta tanpa mak dan ayah. Dan sebentar lagi anaknya sendiri, yang diciptakan Allah tanpa ayah. Okey. Sekarang jam menunjukkan 4:10, ada baki lagi 20 minit insya-Allah. Bismillah. Ada apa-apa soalan setakat ni? Qala kadhalik qala rabbuki huwa 'alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Dan dia Jibril berkata demikianlah. Kadhalik. Apa maksud kadhalik kat situ? Demikianlah Allah Ta'ala boleh menghasilkan anak dalam rahim seorang wanita menerusi persenyawaan ataupun menerusi perkahwinan.
Allah yang sama boleh melakukan adanya anak tanpa perkahwinan dan tanpa disentuh lelaki. Qala rabbuki, Maryam, dengar sini. Tuhanmu berkata, huwa alayya hayyin, ia mudah bagi Tuhan. Semudah menyebut kun fayakun. Allah Ta'ala tidak mengalami susah dalam apa jua af'al Allah. Susah ni adalah makhluk yang Allah buat untuk tunjukkan kita makhluk. Faham tak? Beritahu saya sekarang, di teratak jejak tarbiyah ini, apa yang menyusahkan anda? Tak selesa, tak ada kerusi, betul? Kan? Tetapi susah itu makhluk. Allah yang buat. Dan makhluk ni tak ada dalam syurga. Faham? Bayangkan hidup tanpa makhluk ni. Kalau Allah tak buat susah, anda takkan hargai syurga. Sekejap lagi ada baba, tusaqit alaiki rutaban janiya. Maryam hulur tangan je, terbit buah tamar. Tak payah nak bangun, sekadar muncul satu, muncul tamar, muncul tamar. Dalam syurga, wadaniyatan qutufuha, anda hulur tangan je, pohon tu akan datang pada anda. Kita tak bagi ahli syurga susah. Walaupun bangun, susahnya di sini supaya kita hargai syurga. Jadi Allah mencipta susah. Maha suci Allah daripada mengalami kesusahan. Ya, Allah mencipta masa. Maha suci Allah daripada memerlukan masa. Dan nanti anda akan lihat bagaimana Allah menundukkan masa pada Maryam. Tahu maksud menundukkan masa? Orang lain 9 bulan, Maryam tak perlu. Pohon tamar perlu setahun. Untuk Maryam tak perlu. Kita ada jalan pintas. Kerana tema-tema surah sebelum memang Allah tundukkan masa kepada pemuda Al-Kahfi. Oh, sehari lebih kita tidur. Yelah, sehari kau tidur. 2,620 jam. Dan mereka tak rasa pun, melainkan rukud. Tahu rukud? Di mana kita tertidur sekejap and then terbangun dengan penuh fresh. Seperti masa khutbah tadi. Kita tertidur sekejap. Bila terbangun tu kita dapat tenaga luar biasa, Syekh. Sebab kalau kita tidur mati, tidur lena, pukul 6.30 pagi tengok anak kita, ya Allah punyalah susah nak bangun. Itu bukan rukud. Itu tidur mati. Tidur mati ni namanya naum. Waja'alna naumakum subata. Tetapi rukud, tahsabuhum aiqazan wahum rukud. Mereka tidur, bangun tu macam biasa, tidur biasa, tidur sekejap. Sekejap sangatlah kamu tidur. 300 tahun. Cuba bayangkan anda ada dalam satu majlis yang sebenarnya 2 jam, tapi anda rasa macam 5 minit je dan nak habis dah. Itu menunjukkan betapa selesanya anda. Selesakah anda? Barangkali dari sudut kemudahan tidaklah selesa mana, tetapi puncak selesa ni bukan fizikal. Selesa ni pada spiritual kita. So kalaupun tak ada kerusi, tak ada meja, pen patah masa ni, okey, live buat hal, tapi suara masih didengar, dia still okey. Bila kat sini okey, InsyaAllah. Jadi apa yang sedang anda lalui ini sebenarnya tradisi menuntut ilmu. Pada zaman Nabi dipanggil majalis. Surah Al-Mumtahinah, Al-Mujadilah. Tahu majalis? Dia berasal daripada kalimah jalasa. Ijlis, duduk. Saya mana kena duduk lah.
Tetapi anda sedang merasai zaman Nabi. Dan aku bukan. Jauh daripada mewarisi karakter Nabi lah. Cuma berusaha ke arah itu. Cuma anda boleh rasa ini benda yang tak ada di online kan. Dia ada faktor tertentu yang kadang-kadang kita tak tahu nak sebab apa. Tapi rasa macam, rasa seronok lah. Selesa dia kot celah lain kan. Okey, baik. Perasan tak bila kita lalu ayat 22, kita tidak lagi diberitahu apa-apa dialog antara Maryam dan malaikat. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka Maryam mengandung. Dan Maryam intabadat, mengasingkan diri bersama dengannya. Jangan lupa bihi. Hi di situ dhamirun mustatirun yadullu ala Isa. Makanan qasiyya. Dia telah membawa bersama anaknya ke tempat qasiyya. Qasiyya ini artinya Al-Masjidil Aqsa, amat-amat jauh. Bukan Masjidil Aqsa, tetapi maksud Aqsa. Waja'a min aqsal Madinah, tempat yang amat-amat jauh. Ada satu hadis yang Ibnu Kathir rahmatullah alaih tawakuf, tetapi daripada Al-Baihaqi dia mensahihkan hadis ini. Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi juga mengambil pandangan Baihaqi, iaitulah dalam peristiwa Mi'raj, Nabi telah berhenti di beberapa buah tempat. Antara tempat itu adalah Baitul Lahmi, rumah daging. Ya, Baitul Lahmi ataupun Baitul Laham. Dan hari ini ia adalah tempat di mana memang ada fakta, bukan fakta, tetapi memang ada tempat yang Nasrani merayakan 25 Disember sebagai tempat kelahiran Isa. Wallahu a'lam. Tetapi dalam hadis itu memang menunjukkan baginda Jibril memberitahu engkau salat di tempat Isa maulid, Isa lahir. Artinya Maryam mengandung sebaik saja pengumuman Jibril dan melahirkan sebaik saja sampai. Kerana fa. Cuba kira ada berapa fa. Fahamalathu fantabadat bih. Kemudian fa'aja'ahal makhab. Fa dalam bahasa Arab ia disebut at-tartib al-fawri. Ia berlaku dengan kencang dan pantas. Dan ini ayat Allah. Apa yang pelik? 9 bulan wahnan ala wahnin kan? Tetapi kalau 9 jam aku tak nak susahkan hamba aku. Aku bagi dia jalan pantas. Dia terasa sekejap sahaja. Bayangkan proses pengembangan itu berlaku dengan drastik. Dan tak payah pelik, sebentar lagi ada cerita pohon tamar tak ada buah, tiba-tiba berbuah. Ada peraturan 9 bulan. Tak perlu 1 tahun. Ia berlaku tiba-tiba. Jadi at-tartib al-fawri, tetapi kita hormati ya pandangan Ibnu Katsir rahmatullah alaih dan beberapa angkatan para ulama yang menyatakan Maryam mengalami proses mengandung seperti wanita-wanita lain. Kita hormati pandangan itu. Tetapi selamat datang ke dalam dunia perbezaan pandangan ahli tafsir. Yang penting masing-masing ada hujjah. Hujjah tu yang penting. Jadi hujjah yang kita rasa kuat, kita berpegang. Yang jadi masalah kita follow benda tak ada hujjah. Itu jadi masalah. Yang ada hujjah, kita marah. Yang tak ada hujjah, kita follow. Jadi masalah. Jadi, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Kenapa saya sebut Baitul Laham? Kerana, kata Syekh Salah, jaraknya 8 miles. 8 miles ni berapa Hazmi? Dari kilometer.
16. Terima kasih. Bang. 16 Daripada mana? Daripada mana bang? Bangi Avenue. Saudara, sahabat? Jalan Reko dekat-dekat belakang, alhamdulillah. Okey. 12 km. 16 ke 12? 12. So, ulama berbeza pandangan. 16, 12. 12 km seorang ibu mengandung jalan. Apa anda belajar? 12 km berjalan, bawa anak dalam perut. Ya? Apa Ustaz? Nak hampir half marathon lah. Half marathon. Ustaz Fakri tiap-tiap hari tuan-tuan 10 km. Bila kita tertekan, ya, kadang jangan duduk satu tempat. Jalanlah. Jalan ni sihat di sudut tubuh. Ya. Anak ketiga saya dapat lepas isteri berjalan-jalan di IKEA. Dah 9 bulan. Sajalah nak bawa berjalan. Sebab karipat IKEA. Tetapi, yalah, kita pergi laki sebab nak karipap. Tapi isteri kita, bang boleh masuk sekejap tak? So berjalan. Malam tu masuk hospital. Sebab dah nak keluar. Okey. So setengah orang ya nak mudah lahirkan anak, jalan. Kan? Itulah cara mudahkan kelahiran, bukan baca surah Maryam. Cara dia berjalan. Tapi yang penting pengajarannya adalah Allah Ta'ala nak ajar, kadang kan kita kena berhijrah. Kita duduk kat satu tempat ni, kita jumut, jadi tertekan, jadi macam tak boleh gila macam ni, buntu. Tapi Allah mengilhamkan pada Maryam, sebagaimana Allah ilhamkan pada pemuda Al-Kahfi, dhati kata Allah dalam suratul Mu'minun, rabwatin dhati qararin wa ma'in. Allah mengatur Maryam, Allah beri ilham pada Maryam untuk pergi ke satu lokasi yang sangat jauh. Dan perjalanan itu katakanlah 12 km. Sampai saja perjalanan yang barangkali berapa lama Ustaz biasanya 12 km berjalan? 2 jam. 2 jam. Sampai saja fa'aja'ahal makhab. Rasa sakit nak melahirkan pun datang. Makhab ni saudara-saudari, ya, dia berasal daripada kalimah makhadha. Okey, sebut ramai-ramai. Dan makhadha ini dia bermaksud, Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak kita hargai bahasa Arab sikit. Makhidha menurut Ibnu Faris. Ibnu Faris apa nama Syekh? Dia punya kamus dia? Maqayis al-lughah. Mumtaz. Ustaz Fakri. Ibnu Faris dia kata makhidha, saya terjemahkan terus kepada anda, tahrik tahrik syadid, ya, goncangan yang kuat pada sesuatu bekas yang dah terisi sebelum dia tumpah. Bahasa Arab satu kalimah aja, bahasa Melayu kau ambil berapa banyak kalimah nak menerangkan benda ni. Ini bahasa Arab, welcome to the club. Untuk menggambarkan sesuatu sedang bergoncang dengan amat kuat sebelum dia tumpah, dia disebut makhidha. Makhidhal ma'. Lalu ia menggambarkan sesuatu sedang bergerak kencang di dalam. Ya, sedang aktif anak itu, lalu dia bakal tumpah air ketuban itu. Lalu rasa sakit membawa Maryam kepada pohon yang diberkati. Rasa takut membawa pemuda ke gua yang diberkati. Rasa sedih membawa Nabi ke tanah yang diberkati. Cuba faham apa maksud saya. Kita ingat sakit ni sia-sia ke Tuhan bagi? Kita ingat takut tu adalah makhluk yang sia-sia ke Tuhan bagi?
Kita ingat sedih tu makhluk Allah yang sia-sia ke Allah Ta'ala bagi. Sakit ada sebab, takut ada sebab, sedih ada sebab. Sedih Nabi kerana kehilangan Khadijah, tapi Nabi sabar. Takut pemuda Al-Kahfi direjam oleh raja yang zalim, tapi mereka sabar. Sakit Maryam kerana menanggung seorang diri, tetapi beliau juga sabar. Bila sabar, Allah akan jadikan sakit itu menuju ke tempat yang akan memberikan kebaikan. Takut itu akan melorong anda ke tempat yang ada kebaikan. Sedih itu akan melorong anda ke tempat yang kebaikan. Kerana hidup kita memang takkan boleh anda buang, anda cantas takut. Anda tak boleh buang sedih, anda tak boleh buang sakit. Itu sebab namanya dunia. Sebab syurga tak ada tiga benda ni. Tadi makhluk yang tak ada dalam syurga susah. Sebab tu bagi ahli syurga mudah-mudah sahaja. Makhluk yang seterusnya tiga yang tak ada dalam syurga. Sebab itu Allah cipta tiga makhluk ni. Dalam surah Al-Isra' kita belajar mengurus sedih. Kerana kehilangan orang tersayang, Nabi diperjalankan ke tanah yang diberkati. Nabi sabar, lalu Allah beri hadiah. Dalam surah Al-Kahfi mengurus ketakutan. Tetapi pemuda merancang dengan penuh kesabaran dan tawakal. Tengok Allah lorong pergi kepada gua yang memberikan kepada mereka keselamatan dan rezeki. Nah, sekarang Maryam sakit, tetapi Allah bawa beliau ke satu-satunya pohon yang ada di situ, pohon tamar. Okey, saya akan akhiri pada ayat 23, walaupun dia memberi tekanan pada saya. Bukan kerana JT suruh saya berhenti, sebab saya kena ambil anak, ya. Fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlati. Maka ketika sakit nak melahirkan anak itu mendatangi Maryam dan menyebabkan Maryam datang ke jiz'in nakhlah. Nakhlah ni adalah pohon tamar. Pohon tamar. Saya mengambil pandangan pohon tamar ini pohon tamar hidup. Cumanya ia tidak berbuah. Sebab Allah sebut fa'aja'ahal makhadu ila nakhlah ke ila jiz'in nakhlah. Jiz'i' ni adalah batang tu. Yang paling kuat adalah batang bahagian bottom ke bahagian dahan? Bottom lah, itu namanya jiz'i'. Jiz'i'. Jadi kenapa Allah zoom kepada jiz'i? Maryam menemui satu tempat yang anehnya ada satu pokok yang dia boleh bersandar, dan Allah zoom pada batangnya saja, seolah-olah tak ada buah. Lalu itulah tafsiran para ulama, pohon tamar yang tidak berbuah, kerana ini musim sejuk. Pohon tamar tidak berbuah melainkan pada waktu saif, bukan syita. Saif panas kan? Kamu pun ambil masa, jadi keliru saya. Saif panas kan Ustaz? Syita sejuk. Syekh Salah dia sebut Nasrani memang berpandangan kelahiran itu berlaku pada musim sejuk. Tapi Syekh tidak komen apa-apa, seolah-olah mengiyakan musim panas bukan waktu kelahiran Nabi Isa. Kerana pohon tamar tidak wujud waktu tu. Tidak berbuah waktu tu. Lalu sampai saja di situ, Maryam bersandar. Lalu berkata, qalat ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. Dia berkata, seandainya lah aku mati sebelum ini dan keadaanku tidak diperhatikan dan dilupakan. Apa tafsiran ayat ini? Maryam apabila telah bersandar sebagai persiapan untuk melahirkan anak, ingat ya, Maryam sendirian, tidak ada sesiapa. Okey.
beliau telah meluahkan. Okey, ini tafsiran. Maryam telah meluahkan, alangkah baik saya mati ataupun saya dilupakan. So tafsiran ini memerlukan penjelasan. Sebelum nak tadabbur, ada ayat Quran yang anda tidak boleh berpada dengan tafsir asas ataupun terjemahan. Anda perlu pada pencerahan kerana kita boleh salah tafsir ayat ini. Iaitulah Maryam mahu alangkah baik saya mati. Maryam mengharapkan dia mati. Bolehkah anda mengharapkan kematian datang kepada anda? Ada orang, dia tunggu masa je untuk bunuh diri. Dia tak dapat tahan kesakitan daripada beban hidup. Ya. Dan bayangkan kalau statement macam ni daripada kawan baik kamu di Facebook. Ya laitani mittu. Apa perasaan anda bila dia update Twitter macam tu? Alangkah baik saya mati. Dan bila kita tanya, kenapa kau cakap macam tu? Inspired by Maryam. Bahaya. Bahaya saudara-saudari. No, jangan faham begitu. Ini wali Allah. Ini Maryam. Sebab itu kita kena faham nabadha tadi. If we understand nabadha, we will understand kenapa dia lafaz macam ni. Dia sedang menghina diri dia sebenarnya. Saya tak boleh tanggung benda ni, wahai Allah. Ia terlalu berat bagi saya. Alangkah baik kalau saya mati, supaya Jibril tidak cari saya untuk memikul beban Allah pilih saya untuk ada anak. So, segelintir orang memahami ini ayat tak tahan sakit beranak. Betul Kebanyakan kita faham ayat ini adalah, aduh tak tahan dah weh, tak ada orang ni nak jaga aku. Aku seorang-seorang, tak ada sesiapa pun. Alangkah baik aku mati. Maryam, kita kena ingat, qabla hadha. Hadha kat situ merujuk pada apa? Hadha di situ merujuk kepada pertemuan dengan Jibril. Artinya, kalaulah saya mati sebelum tarikh Jibril turun, Allah takdirkan kematian, apa kesan dia? Jibril tak datang. Ni dipanggil grandfather paradox. Guna time travel, ubah masa lampau. Na'udzubillah, khurafat Hollywood. Anda tak boleh ubah. Tetapi ucapan orang yang sedang lemah fizikal dan mental, dia akan luah. Kerana dia seorang, bukan ada orang yang boleh terkesan dengan ucapan tu. So dia luah. Saya tak kuat untuk terima. Sebab tu dia senyap je tadi, perasan tak? Daripada ayat 21 sampai ayat 22 sudah tidak ada sebarang dialog antara Maryam dengan Jibril, betul? Ini menunjukkan beliau reda. Beliau reda, raditu billahi rabba, insya-Allah saya akan tabah. Tetapi anda memang semangat, bukan semangat, anda memang reda sebelum anda sakit. Tapi bila sakit, masa ni akan lepas. Dan Maryam bukan lepas kat Facebook, kat Twitter. Dia tidak mempengaruhi orang lain. Dia sedang luah kepada Allah. Ya Allah, aku tak mampu. Macam mana aku nak? Okey, dia juga menyebut wa kuntu nasyan mansiya. Maksudnya apa? Bukan setakat saya mati sebab ada orang, walaupun mati masih dikenang-kenang. Betul tak? Masih dikenang-kenang kebaikannya atau kejahatannya. Maryam mendambakan dia bukan setakat mati, tetapi dia tidak diciptakan sehingga tak ada langsung cerita dia. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Orang takkan sebut
Maryam sebagaimana orang kenal sekarang, orang yang suci, al-abidah, at-tahirah. Sebab ni yang susah ni. Ini yang mentally susah. Saya adalah orang yang paling taat pada Tuhan dan sekarang saya ada anak. Netizen akan tanya apa dia? Siapa ayah dia? Kamu buat kat mana? Kamu buat bila? Kamu, ustazah, buat begini. Oh, ini ajaran Islam ya? Itu masalah besar dia. Image Islam. Ini kerisauan Maryam yang dia rasa dia tak boleh tanggung. Dia adalah beban yang berat. Maryam bukan berfikir mengenai tak boleh nak lahirkan anak. Allah dah mudahkan untuk beliau. Yang beliau risau, apa lepas anak tu lahir? Anak lepas lahir, apa berlaku? Nangis. Bila menangis, anda boleh tutup mulut dia. Anda boleh tutup dengan air susu. Tetapi apa selepas tu lagi? Anda nak sembunyi kat mana anak tu? Anda pun nak makan, anda pun nak minum, anda pun kena bina kekuatan. So, orang akhirnya akan bertanya, anak siapa ni? Ya Tuhan, aku tak mampu nak jawab. Aku nak jawab macam mana? Dan orang yang akan tanya tu adalah bukan orang yang mansia. Dia orang memang ingat track record aku sebagai seorang yang mulia, taat pada Tuhan, adik-beradik mulia, anak ustaz, anak ustazah, keluarga tok guru. Macam mana boleh buat benda ni? You see? Kalau ustazah boleh buat macam tu, kita orang awam boleh buat macam tu. Ini tafsiran boleh berlaku. Orang boleh faham macam tu. Maryam risau dengan naratif tu nanti. Lalu beliau kata, aku tak mampu Tuhan nak berdepan dengan semua ni. Sebab apa dia kata macam tu? Sebab dia tak nampak lagi ada orang akan bercakap bagi pihak dia. Dia hanya fikir macam mana aku nak jawab. Dia langsung tak terfikir, sebenarnya bukan kamu yang akan jawab. Faham tak? Sehinggalah pada ayat 24, ya, saya nak tamatkan dah. Ada suara muncul. Mama, tenang, calm down. Mama duduk diam je, biar saya yang jawab. So, apa perasaan sekarang Mama? Alhamdulillah. Aku tarik balik statement aku tadi. Allah mudahkan urusan, Allah bagi rezeki dari arah yang tidak diduga. Anda sangka anda buntu, Allah beri jalan keluar. Kamu puasa. Mama tak payah jawab. Press conference nanti saya jawab. Bayi akan bercakap. Bani Israel, dia memang tak boleh deal dengan wanita yang nak bercakap dengan kebenaran. Mereka akan tohmah dan tuduh yang bukan-bukan. Tetapi Allah beri ayat yang sesuai dengan perangai Bani Israel. Biar bayi yang bercakap dengan kamu. Ilmu tinggi di dada tapi sombong. Biar bayi yang tak tahu apa-apa bercakap. Sombong dengan ilmu. Seharusnya kita kena ingat kita ni macam baby. Okay? Maksudnya apa? Baby, dia tak tahu apa yang terbaik untuk dia. Dia meraba-raba mencari macam mana nak selesaikan dia punya menangis tu. Kita baby kan, dia tahu tak macam mana nak selesaikan masalah dia. Kamu semua pernah jadi baby kan? Baby minta ke, susukan saya mama, susukan saya mama. Baby tak tahu, semua bahasanya adalah wah. Bahasa dia sama je. Yang kena struggle untuk faham apa baby ni nak. Kita dah susu dah dia, apa lagi dia nak? Boleh tak cakap? Baby boss, boleh tak cakap? Rupanya kembung perut. Okey, susu dah dapat, minyak dah buat, still menangis. Apa kau nak sebenarnya? Dia tak boleh nak express apa masalah dia. Dan dia sendiri tak tahu nak cakap penyelesaian pada masalah dia. Jadi kita ni dalam hidup, kita kena ingat, kita umpama baby. Ya, kita tak tahu apa yang kita perlu. Mak mesti akan beri apa yang kita perlu. Dia tahu apa keperluan seorang baby. Dia tak minta untuk disusu.
Tetapi bila diberi susu, itulah yang terbaik untuk dia. Dia ada minta untuk pamperskan saya. Tak. Mak yang lebih tahu apa hal yang terbaik untuk anak ini. Walillahil mathalil a'la. Ya. Allah Ta'ala nak ajar kita, kita ni tak tahu apa-apa. Ummi, tahu ummi? Bayi yang baru lahir daripada perut mak. La ta'lamuna syai'a. Okey? Jadi adik-adik semua, apa tadabbur kita? Kerana ucapan Maryam memang tidak didedahkan di Facebook beliau, media sosial beliau, tetapi Allah rakam ucapannya menjadi Al-Quran. Artinya apa? Seseorang yang tertekan, jangan ambil hati sangat apa yang dia cakap. Dia sedang sakit. Jangan judge dia. Sebab kita pun tahu seseorang yang melafazkan cerai tetapi dalam keadaan ustukriha, contohnya apa ya, yang tidak dianggap, Ustaz Fakri mungkin boleh bantu saya, yang tidak dianggap jatuh cerai bila situasinya adalah lafaz itu berlaku dalam keadaan rufi'al qalamu an thalath 'anil naim hatta yastayqis. Dia lafaz cerai masa tidur. Sebab dia tidur, dia tak sedar. So tidak jatuh. Ataupun anil majnun, orang gila, akalnya sudah tidak berfungsi dengan baik. So tidak boleh kita anggap dia memang sengaja. Faham Jadi begitulah Maryam mengajar kita bila kita menghadapi orang-orang yang menghadapi tekanan. Anda jangan cepat judge. Apa ni tak ingat Allah? Duk sebut nak bunuh diri lah, apa macam ni. Ingat Allah lah. Adakah kita nak kata Maryam tak ingat Allah? Dia model kita sebagai hamba. Tetapi sehebat-hebat manusia pun, dia tak akan dapat untuk menghalang sifat manusia itu berlaku. Fitrah untuk meluah. Ya? Dan Maryam tidak meluah, melainkan kepada Tuhannya sahaja. Dan tafsirannya adalah, saya tidak layak untuk tugas ini, wahai Allah. Ya? Bantulah saya untuk boleh pikul beban ni. So that's why lahir-lahir sahaja Aisyah, bayi itu bercakap untuk tenangkan maknya. That's why bila dia balik pada Bani Israel, dia tunjuk pada baby itu. Sebab apa? Dia dah rehearsal. Tahu rehearsal? Dia dah berlatih dah. Kenapa dia pergi pada Bani Israel, dia tunjuk baby tu? Dia tahu kat mana baby ni akan bercakap. Sebab tadi baby dah bercakap. Tu ayat 24, tu ayat 25, tu ayat 26. So bila Musa dah baling tongkat di lembah Tua, sebab tu Musa yakin dia boleh baling tongkat depan Firaun. Sebab dia dah rehearsal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Ada soalan? Ada ni? Boleh matikan live. Berapa view di JT? Ada maklumat? 17. Di TC ada berapa? Ada maklumat? 100 lebih. Okey. Alhamdulillah lah macam tu. Terima kasih pada yang menonton di Tadabbur Center dan di Jejak Tarbiyah. Adik-adik jangan segan tanya soalan, ya.